Bahang pilihan raya Amerika itu juga dirasakan di Singapura siang tadi. Ratusan rakyat Amerika yang menetap di Singapura berkumpul untuk menyaksikan keberusan pilihan raya tahun ini. Dianjurkan oleh Dewan Perniagaan Amerika Syarikat (MCAM), acara ini menghimpunkan pelbagai pemimpin masyarakat dan perniagaan dengan semuanya komited kepada perpaduan. Tidak kira sama ada Parti Republikan atau Demokrat yang meraih kemenangan. Bukan burger atau donat, tetapi roti kaya dan kopi O yang menjadi pilihan rakyat Amerika ini semasa memantau perkembangan pilihan raya di tanah air mereka. Sekitar 30,000 rakyat Amerika menetap dan bekerja di sini dan mereka ingin terus bersatu, tidak kira sama ada keputusan nanti sesuatu yang dialu-alukan ataupun tidak. We have all parties represented, all candidates represented. We are supportive of everyone. We want to make sure that the results of this U.S. election still reflects the unity of the American business community in Singapore. We are in this together. We're all together watching the election and supporting each other. I think whatever happens in the election, the American community here in Singapore will stay strong. I think it's going to be equally important to work with either Democrats or Republicans. I think it's just a matter of witnessing what's going to happen to continue working very hard in bringing countries and bringing international trade together. Meskipun Singapura sebuah negara yang kecil, terdapat lebih 5,800 syarikat Amerika yang berpangkalan di sini. Sementara itu, saudara, Perdana Menteri Lawrence Wong mengucapkan tahniah kepada Encik Trump atas kemenangannya dalam pilihan raya kali ini. Dalam satu catatan Facebook, PM Wong berkata Singapura bersedia untuk bekerjasama rapat dengan Encik Trump dan pentadbirannya demi meningkatkan lagi hubungan dua hala antara kedua-dua negara. PM Wong menarik perhatian dalam penggal pertama Encik Trump sebagai Presiden dahulu, Singapura dan Amerika Syarikat mencatat kemajuan ketara dalam hubungan kerjasama, khususnya dalam bidang seperti pertahanan, ekonomi dan perdagangan. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata beliau dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto selaku pemimpin baharu kedua-dua negara boleh membuka lembaran baharu hubungan dua hala serta membawa hubungan Singapura-Indonesia ke tahap lebih tinggi lagi. PM Wong menambah, kedua-dua pemimpin banyak meraih manfaat daripada para pemimpin sebelumnya yang membina asas sangat kukuh bagi hubungan dua hala. PM Wong berkata demikian dalam satu sidang media bersama selepas bertemu dengan Encik Prabowo di Jakarta, di mana beliau menerima sambutan penuh istiadat di Istana Merdeka. PM Wong merupakan pemimpin luar negara pertama untuk melakukan lawatan rasmi ke Indonesia di bawah pentadbiran baharu. Ini juga merupakan lawatannya yang pertama ke Indonesia sejak mengangkat sumpah jawatan pada bulan Mei. Menurut PM Wong, beliau dan Encik Prabowo mengadakan perbincangan yang produktif yang menyentuh peluang-peluang kerjasama baharu lagi menarik bagi tahun-tahun mendatang. Ini termasuk bidang-bidang yang sejajar dengan keutamaan Indonesia. One of them is on food security. And so we are discussing how, through exchanging of best practices, through sharing of technologies, we can mutually benefit from cooperation in the agriculture and food sector. Another important area is energy security, and we also had very good discussions on how we can work together on areas like clean energy and sustainability. Singapura adalah salah satu tetangga terdekat dan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Kita memiliki kerjasama yang baik secara bilateral dan juga dalam kerangka ASEAN. Kita memiliki pandangan yang sejalan dalam banyak isu, khususnya untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Pada hari ke-11 perbicaraan, pihak pendakwa raya menuduh Ketua Pembangkang Pritam Singh sebagai tidak jujur dan mengubah-ngubah keterangannya di mahkamah. Pihak pendakwa juga menunjukkan tentang keterangan yang tidak konsisten yang diberikan Ketua Parti Pekerja itu semasa di mahkamah dan juga semasa memberi keterangan di hadapan Jawatankuasa Hak Istimewa Parlimen.
Semasa pemeriksaan balas yang tegang, Encik Pritam ditanya tentang apa yang pihak pendakwa sifatkan sebagai percanggahan dalam keterangan beliau sendiri berhubung naratif palsu mantan AP Raisah Khan di Parlimen. Misalnya, pihak pendakwa mengatakan Encik Pritam memberitahu mahkamah bahawa beliau memberitahu Cik Raisah pada 3 Oktober 2021 bahawa dia tidak perlu menjelaskan pembohongannya sekiranya perkara itu tidak ditimbulkan. Tapi dalam keterangan Encik Pritam kepada COP pula, beliau mengatakan kepada Cik Raisah bahawa dia perlu menjelaskan tentang pembohongannya pada keesokan harinya. Encik Pritam menafikan bahawa beliau memberi keterangan yang bercanggah. Menurutnya, pihak pendakwa tidak mengambil kira konteks keterangannya di hadapan COP. Perbicaraan akan diteruskan esok dengan pemeriksaan balas oleh pihak pendakwa. Golongan bujang yang memohon untuk flat baharu bersama atau berdekatan dengan ibu bapa mereka tidak lama lagi boleh menikmati keutamaan di bawah skim penjagaan keluarga baharu. Kini, hanya mereka yang sudah berkahwin yang layak. Pengumuman itu dibuat Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee yang mengatakan langkah-langkah baharu itu akan dilancarkan dalam 2 fasa bermula pertengahan tahun hadapan. Menjelang akhir 2025, golongan bujang atau pasangan yang tinggal bersama ibu bapa mereka dibenarkan memohon 2 unit rumah di dalam projek BTO yang sama. Perubahan itu menyusuli rangka kerja klasifikasi flat baharu bulan lalu di mana golongan bujang layak buat kali pertama untuk memohon bagi flat-flat fleksi 2 bilik di semua kawasan perumahan. Encik Lee menyangkakan permintaan untuk flat-flat ini menjadi stabil kelak. Beliau juga menegaskan perlunya mengukuhkan sokongan keluarga antara generasi untuk semua rakyat Singapura. Sementara itu, saudara, tidak lama lagi anda juga boleh mungkin melihat bas mini dan kenderaan muatan yang pandu sendiri di jalan raya. Menteri Pengangkutan Chee Hong Tat berkata, kenderaan berautonomi ini akan diuji di laluan mudah sebelum diperluaskan ke laluan lain. Encik Chee berkata demikian sewaktu Kongres dan Pameran Pengangkutan Antarabangsa Singapura siang tadi. Some of you may ask if Singapore could move more quickly on this front, since the technology has improved significantly and has been tested in other countries. So we do want to move faster, and this is what the latest set of moves are intended to achieve. However, we feel it's also important for us to do so safely in our dense urban environment and to ensure that the different elements of our ecosystem are ready. 2 perniagaan sudah mendapatkan kebenaran untuk menggunakan kenderaan pandu sendiri. Syarikat FairPrice akan menggunakan kenderaan sedemikian untuk mengangkut barangan antara pusat pengedarannya. Sebuah lagi syarikat akan menggunakan pembersih jalan raya elektrik di jalan raya yang tidak sesak pada waktu pagi dan ia merancang untuk menambah jumlah peralatannya pada beberapa tahun akan datang. There's still one more level, which is M3, where it will be fully autonomous, where the safety operator will be removed from the vehicle and the vehicle will be travelling on the road itself in a full autonomous mode, which is being monitored also by our command centre. Sementara itu, penguasa pengangkutan darat LTA kini dalam proses membeli bas mini pandu sendiri untuk diuji di bawah sebuah syarikat pengangkutan awam. Ia akan bermula dengan perjalanan lebih mudah yang kurang sesak dan tiada ramai penumpang. Seorang pemandu keselamatan juga akan ada dalam kenderaan tersebut. Negara-negara ASEAN akan berganding bahu untuk memahami dan membantu dengan lebih baik lagi keluarga-keluarga di rantau tersebut. Ini termasuk berkongsi data dan berusaha ke arah menghasilkan satu tinjauan. Kajian akan membantu dalam melakarkan dasar-dasar yang bertunjangkan keluarga dan memperhalusi amalan-amalan mengikut konteks Asia. Ini diumumkan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Massagu Zulkifli di Persidangan Keluarga Asia tahun ini. Through the collaboration, we encourage academic institutions and researchers in our countries to develop family-centered research and plan to develop a repository to house this research. We aim to engage local entities in our respective countries to support governments in this effort.
Harga COE ditutup lebih rendah bagi semua kategori dalam bidaan pertama bulan ini. Harga COE bagi kategori A, iaitu untuk kereta yang lebih kecil, merosot sekitar $3,000 untuk ditutup di bawah $100,000. Sementara itu, premium bagi kereta yang lebih besar dan lebih berkuasa dalam kategori B pula mencatat kemerosotan terbesar sebanyak hampir $6,000 kepada $108,000. Ini diikuti oleh COE kategori terbuka yang menjunam sebanyak $5,700 menjadi $109,000. Premium kenderaan komersil pula merosot hampir $4,600 kepada $68,300. Manakala COE motosikal jatuh $500 kepada sekitar $9,100. Para atlet kebangsaan diseru kembali dan membantu masyarakat sukan tempatan menerusi beasiswa ijazah baharu. Beasiswa ijazah Specs Education yang dilancarkan baru-baru ini menyediakan pembiayaan untuk mereka meneruskan pengajian semasa atau selepas kerjaya mereka. Menyatakan demikian semasa Persidangan Sukan dan Prestasi Singapura, Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Edwin Tong menggalakkan para penerima supaya mengambil ijazah yang berkaitan dengan sukan. Mereka kemudian digesa menyokong para atlet sebagai jurulatih, saintis sukan, pentadbir ataupun doktor. We second you to other countries, other cities where they have high performance institutes. People who can come back and contribute not just their know-how, but perhaps more importantly for these individuals, their experience as athletes. So twinning their experience as athletes together with the knowledge in sports science will give us a tremendous advantage. So I would encourage as many as possible to come back